agar kekal lama. Dengarkan semua ucapan saya untuk difikirkan bersama-sama. Ubi kayu untuk dimakan buat santapan seisi keluarga. Assalamualaikum saya ucapkan sebagai tanda pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara dan saudari yang berada di rumah? Semoga sentiasa sehat di samping keluarga tercinta meskipun kita sekarang masih dalam fase pemilihan COVID-19. Baiklah, bersama saya Nur Hanira binti Ahsan selaku moderator bagi forum ataupun sembang santai kependudukan kita dan 4 lagi orang panel utama kita iaitu saudari Siti Nur Fatimah binti Nur Izhar, saudari Umi Kalsum binti Majin, saudari Siti Armah binti Zulkifli, dan lagi sekali ialah saudari Azlinda binti Jeffrey Jin. Baiklah, untuk makluman para pendengar forum dan panel yang ada bersama kita sekarang ini, pada kali ini kita akan bincangkan tajuk mengenai tua dan diabaikan, nasib warga tua dunia. Seperti yang kita tahu, setiap negara yang ada di muka bumi ini sudah semestinya mempunyai golongan tua ataupun warga emas yang hidup atau menetap di sesuatu tempat berkenaan. Setiap penduduk di seluruh negara di muka bumi ini juga tidak terlepas daripada proses penuaan. Selain itu, secara umumnya, setiap negara mempunyai definisi yang berbeza-beza mengenai warga emas ini, terutamanya dari aspek purata umur dalam menentukan individu tersebut tergolong dalam warga emas ataupun belia. Jadi selaku pembuka tirai sembang santai kita pada kali ini, bolehkah saudari Nur Fatimah memberi pengenalan terlebih dahulu mengenai konsep penuaan itu sendiri dan konsep mengenai warga tua ataupun warga emas ini? Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita iaitu Nur Hanira yang telah mengendalikan majlis forum kita pada hari ini, dan kepada ahli panel yang lain saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Juga kepada penonton forum pada hari ini yang bertajuk penuaan penduduk. Okey, saya Nur Fatimah binti Nur Izhar akan memberi sedikit penerangan mengenai konsep penuaan penduduk lah, takrifan melalui beberapa sarjana mengenai pengertian dan maksud penuaan itu sendiri. Penuaan adalah satu proses yang mengubah orang dewasa yang sihat tubuh badan, aktif dan cergas menjadi lemah. Proses penuaan ini dapat kita lihat melalui beberapa perubahan yang telah berlaku kepada orang dewasa yang telah melalui fasa penuaan, iaitu yang bermula sekitar 35 tahun ke atas. Proses penuaan pun telah berlaku. Individu ataupun orang-orang tua yang telah melalui proses penuaan ini akan berlaku beberapa perubahan kepada fizikal dan mental seseorang tersebut. Misalnya dari segi fizikal dapat kita lihat berlakunya kurang pendengaran, kelemahan otot, dari segi perasaan, emosi yang sensitif. Seterusnya penampilan fizikal pula berlaku apabila beberapa perubahan pada wajah dan fizikal seseorang itulah, misalnya dari segi rupa paras seseorang akan berlaku beberapa perubahan, contohnya kedutan pada wajah. Semua orang tahu bahawa proses penuaan ini berlaku sebaik saja kita dilahirkan dan ia tidak dapat dielakkan. Penuaan boleh dibahagikan kepada dua jenis penuaan, iaitu secara kronologi dan biologi. Penuaan kronologi berkait rapat dengan masa dan peningkatan umur, yang suatu perkara yang kita tidak dapat mengubahnya dengan apa cara sekalipun. Penuaan biologi pula ditakrifkan sebagai kadar kemerosotan badan yang tidak semestinya selari dengan peningkatan umur. Namun penuaan biologi ini boleh berlaku dengan pantas
ataupun perlahan bergantung kepada bagaimana badan bertindak balas terhadap persekitaran kita. Terdapat juga beberapa takrifan lain mengenai penuaan ini. Iaitu saya akan jelaskan beberapa jenis penuaan yang mempunyai 5 jenis lah yang dapat saya terangkan. Serba sedikit mengenai beberapa konsep dan takrifan penuaan itu sendiri. Antaranya adalah mengenai takrifan yang pertama sekali adalah warga emas. Kedua adalah penuaan sehat. Ketiga adalah penuaan positif. Seterusnya penuaan aktif, penuaan produktif dan penuaan menyokong. Saya akan jelaskan mengenai istilah dan takrifan mengenai warga emas, penuaan aktif dan penuaan sehat. Takrifan warga emas. Warga emas adalah merujuk kepada individu yang berumur 60 tahun dan ke atas yang diterima pakai oleh United Nations Assembly on Aging di Vienna dan dalam kalangan negara-negara ASEAN. Seterusnya adalah penuaan sihat. Penuaan sihat pula merujuk kepada usaha ke arah gaya hidup sihat dan membentuk sistem kesihatan yang lebih baik, serta mewujudkan persekitaran dan komuniti yang mengutamakan kesihatan. Penuaan positif pula adalah merujuk kepada pegangan dan kepercayaan nilai positif yang menjadi tunjang kehidupan seseorang dan jati diri warga emas itu tersendiri sebagai panduan dalam kehidupan serta sikap dan pandangan positif terhadap penuaan. Begitulah beberapa sedikit konsep penuaan yang saya boleh jelaskan serba sedikit dan beberapa jenis takrifan. Misalnya yang saya beritahu tadi seperti warga emas, penuaan sehat, penuaan aktif. Itu merupakan jenis ataupun takrifan dan konsep mengenai penuaan yang berlaku di dunia ni. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nur Fatimah atas penjelasan yang telah diberikan sebentar tadi. Baik, itulah dia kita telah dengar dengan jelas mengenai konsep penuaan serta konsep mengenai warga tua. Saudara, pepatah Melayu mengatakan habis madu sepah dibuang. Pepatah ini kita lihat seperti mengena pula dengan situasi di mana ada warga tua yang uzur dan sudah tidak proaktif. Kita tidak dianggap tidak membawa apa-apa faedah dan kebaikan. Serta ada juga tahap sampai dibuang oleh ahli keluarga sendiri. Ini segelintir, ada segelintir sajalah. Jadi padahal pada zaman mereka masih muda dan mempunyai tenaga yang kuat, mereka lah yang banyak memberi sumbangan kepada keluarga mereka sendiri, bahkan kepada negara. Jadi pada pandangan panel kedua kita iaitu Saudari Umi Kalsum pula, apakah sebenarnya punca-punca yang menyebabkan pengabaian warga tua ini berlaku? Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi menjawab persoalan yang dikemukakan oleh moderator tadi, saya akan menjelaskan berkaitan faktor atau punca berlakunya pengabaian warga tua ini. Isu mengenai warga tua ini sering diperkatakan sehingga terdapat akta yang dikhususkan untuk menjaga dan memelihara hak dan kebajikan warga tua atau warga emas ini. Pada hari ini saya akan menerangkan 4 punca berlakunya pengabaian warga tua ini. Punca yang pertama adalah masalah kewangan. Masalah kewangan yang dihadapi khususnya oleh anak-anak yang berpendapatan rendah atau mempunyai tanggungan yang banyak menyebabkan mereka kurang menitik beratkan kebajikan warga tua ini. Selain itu,
individu yang tidak mempunyai keuangan yang kukuh menyebabkan mereka lebih memilih untuk mementingkan keperluan semasa mereka dan mengabaikan kehendak atau kebajikan warga tua ini. Hal ini menyebabkan warga tua merasa diri mereka terabai kerana tidak diberi perhatian oleh anak-anak. Selain itu juga faktor kedua penyebab pengabaian warga tua ini adalah disebabkan oleh masalah kesihatan. Masalah kesihatan yang dihadapi oleh warga tua khususnya yang mempunyai penyakit kronik seperti sakit jantung, darah tinggi, nyanyuk atau mempunyai kecacatan menyebabkan anak-anak memilih untuk menghantar mereka di rumah-rumah kebajikan atau rumah orang-orang tua kerana keadaan mereka yang memerlukan penjagaan yang khusus atau penjagaan rapi untuk merawat penyakit mereka. Selain itu juga kos rawatan dan juga penjagaan kesihatan warga tua yang tinggi menyebabkan anak-anak merasa terbeban untuk membiayai kos perubatan tersebut dan akhirnya hanya membiarkan warga tua itu sendiri tanpa rawatan yang khusus. Faktor yang ketiga adalah disebabkan oleh ketiadaan waris untuk menjaga. Hal ini juga menyebabkan warga tua lebih mudah terabai kerana ketiadaan ahli keluarga untuk menjaga mereka. Keadaan ini dapat dilihat khususnya di kawasan bandar apabila setengah kelompok individu memilih untuk tidak mempunyai zuriat atau memilih untuk tidak berkahwin semasa mereka masih muda atau berkahwin namun tidak mempunyai anak. Keadaan ini menyebabkan tiada orang atau ahli keluarga yang terdekat khususnya untuk menjaga warga tua, menyebabkan mereka terabai begitu sahaja. Manakala faktor yang keempat adalah disebabkan oleh kesibukan anak dengan tugasan harian atau pekerjaan mereka. Kesibukan anak-anak terhadap pekerjaan atau tugasan harian mereka menyebabkan mereka tidak mempunyai masa untuk menjaga warga tua ini. Mereka juga memilih untuk menghantar warga tua ini ke rumah-rumah kebajikan untuk memudahkan mereka melakukan pekerjaan tanpa perlu risau tentang keadaan warga tua di rumah. Keadaan ini menyebabkan ramai warga tua yang merasa terabai dengan anak-anak mereka. Selain itu juga keadaan ini juga berlaku apabila warga tua dibiarkan begitu sahaja di kampung, manakala anak-anak mereka pula bekerja di kawasan bandar. Ketiadaan anak-anak untuk menjaga warga tua ini menyebabkan mereka kesunyian dan rasa terabai di kampung. Sekian saja daripada saya. Baik, terima kasih Saudari Umi Kalsum. Seperti panel kedua kita cakap tadi, pengabaian warga tua ini adalah disebabkan oleh masalah keuangan, masalah kesihatan, ketiadaan waris, dan kesibukan anak-anak. Jadi agak terkiran juga saudara apabila ada anak-anak yang sanggup mengabaikan ibu bapa mereka yang telah tua dan uzur kerana sibuk mengejar arus modernisasi yang kita sendiri bahkan tidak tahu penghujungnya. Jadi apabila berlakunya pengabaian warga tua ini, sudah semestinya akan wujud pula kesan-kesan. Sama ada kesan kepada warga tua itu sendiri, kesan kepada keluarga, bahkan kepada negara secara amnya. Misalnya kita tengok gelandangan-gelandangan yang ada di kaki-kaki 5 kawasan bandar. Ada juga segelintir daripada mereka merupakan warga tua yang diabaikan dan tidak dijaga kebajikannya. Hal ini bukan sahaja berlaku di negara kita, malahan secara global, di seluruh dunia pun tidak terhindar daripada kemelut kemanusiaan ini.
Jadi pada pandangan Cik Siti Arma pula, panel ketiga kita, apa agaknya kesan yang akan dihadapi ekoran isu pengabaian warga tua ini? Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya, panel ketiga, akan membincangkan tentang kesan pengabaian warga tua. Seperti yang kita tahu, isu pengabaian warga tua ini sering berlaku tidak kira di dalam negara maupun luar negara. Malah, masalah ini juga kian menghantui dunia. Pastinya, masalah ini berlaku daripada punca-punca yang telah dijelaskan. Maka, isu yang berlaku ini pastinya akan menimbulkan kesan yang sangat mendalam, terutamanya kepada golongan yang terlibat. Warga tua yang diabaikan pastinya akan memberikan kesan yang amat mendalam kepada jiwa mereka. Seperti kita tahu, warga tua ini mempunyai jiwa yang lembut, hati yang lembut dan mudah dan rapuh, mudah terasa dan berasa sedih. Maka, apabila mereka diabaikan oleh keluarga atau masyarakat itu sendiri, mereka akan rasa mereka tidak mendapat perhatian yang cukup dan merasa terabai. Akibatnya, mereka akan berasa terasing daripada kelompok keluarga maupun kelompok masyarakat itu sendiri. Warga tua ini tiada peneman dan tiada tempat untuk mereka bercerita, menyalurkan kasih sayang dan tempat untuk meluahkan perasaan. Maka, pastinya mereka akan berasa kepentingan mereka sudah tiada, ditambah lagi dengan usia yang sudah lanjut. Akibat daripada masalah ini, pastinya ia akan menimbulkan masalah psikologi dan jiwa warga tua tersebut. Ia akan mendedahkan mereka dengan kemurungan, rasa tidak berguna dan boleh menyebabkan kegelisahan dan perasaan yang bercampur baur. Seperti yang kita dapat lihat di India, tekanan pada warga tua yang mengalami pengabaian sangat tinggi. Begitu juga di United Kingdom. Pengabaian yang berlaku ini memang akan memberi masalah yang sangat besar kepada tekanan jiwa mereka. Ia memang memberi pengaruh yang buruk kepada psikologi mereka. Selain itu, pengabaian warga tua juga akan memberikan kesan kepada kesihatan dan keselamatan mereka. Warga tua yang diabaikan dan tidak cukup sokongan daripada keluarga dan masyarakat akan membawa mereka untuk membuat aktiviti atau keluar secara bersendirian. Jika mereka keluar secara sendirian, membuat aktiviti secara sendirian, mereka akan mudah terdedah dengan ancaman jenayah seperti penipuan, rompakan dan kes ragut. Malah, lebih parah lagi apabila mereka terdedah dengan kes-kes berat seperti penculikan dan pembunuhan. Selain itu, warga tua juga ini mudah terdedah dengan kes kemalangan jalan raya. Seperti yang kita tahu, warga tua mempunyai daya upaya yang sudah rendah dan kadang mempunyai masalah penglihatan. Hal ini pasti akan membahayakan nyawa warga tua. Di samping itu, pengabaian warga tua juga mengakibatkan mereka hilang kemampuan untuk hidup berdikari dan tiada sokongan hidup. Hal ini
kita dapat lihat apabila mereka tidak dapat menggunakan wang untuk belanja keperluan hidup, sama ada membeli ubat-ubatan ataupun membayar bil-bil yang penting. Hal ini pasti akan menyusahkan dan menyukarkan warga tua. Lebih parah lagi apabila ada pihak yang cuba mengambil kesempatan terhadap kemampuan warga tua untuk mengambil harta benda mereka sewenang-wenangnya. Oleh itu, pengabaian warga tua meninggalkan banyak kesan negatif, terutama kepada warga tua itu sendiri. Maka, warga tua tidak seharusnya diabaikan. Malah, warga tua harus dijaga dengan baik agar mereka dapat hidup aman dan bahagia. Terima kasih Saudari Siti Arma atas penjelasan yang diberikan. Itulah dia saudara, kesan yang akan dihadapi akibat isu warga tua yang diabaikan ini. Kesan yang agak sedih dan sukar untuk diterima bagi terutama segelintir masyarakat yang masih prihatin akan kebajikan warga tua ini. Namun, terpaksa juga kita hadapi. Sebagai contoh, dalam akhbar India yang dikeluarkan pada tahun 2015, ada menyatakan bahwa 65% daripada 65% warga tua diabaikan di negara tersebut. Setelah 5 tahun ini pula mungkin berlaku lagi peningkatan pengabaian warga tua, bukan sahaja di India, malahan di negara-negara lain. Namun, dalam kita sabar melihat kesan yang timbul akibat isu ini, tidak-tidaknya kita harus mempunyai inisiatif ataupun langkah-langkah yang proaktif dalam menangani masalah pengabaian warga tua ini. Oleh itu, Cik Azlinda merangkap panel terakhir sembang santai kita pada kali ini. Apakah langkah-langkah yang dapat diambil dalam menangani masalah pengabaian warga tua ini? Jadi dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Menjawab kepada soalan moderator mengenai langkah mengatasi pengabaian warga tua, di mana ianya merupakan isu yang hangat diperkatakan pada masa kini, di mana warga tua sering diabaikan. Pertama sekali saya ingin beri gambaran umum. Warga tua ni merupakan individu yang telah pun lanjut usia dan mereka memerlukan penjagaan yang rapi, baik dari segi kebersihan maupun kesihatan. Menyedari situasi tersebut, terdapat beberapa langkah yang saya ingin bincangkan bagi mengatasi permasalahan tersebut, iaitu pengabaian warga tua pada masa kini. Salah satu langkah yang boleh kita lakukan ialah memberi pemupukan subjek pendidikan Islam dan pendidikan moral. Subjek tersebut dipupuk di peringkat sekolah, di mana ianya memberi kesedaran moral dan akhlak dalam kalangan kanak-kanak, di mana mereka bertanggungjawab untuk menjaga ibu bapa mereka apabila sudah tua, di mana ibu bapa merupakan individu yang telah membesarkan kanak-kanak dengan penuh kasih sayang. Oleh itu, apabila ibu bapa mereka telah tua, mereka hendaklah membalas jasa baik ibu bapa mereka tersebut dengan menjaganya dengan baik. Seterusnya ialah pihak swasta dan pihak kerajaan hendaklah memberi peluang kepada warga tua yang telah bersara dan berkebolehan untuk bekerja. Seperti yang kita sedia maklum, warga tua ni merupakan individu yang telah melalui banyak situasi dan keadaan, dan mereka ni boleh dikatakan sebagai mereka yang mempunyai kebolehan dan kemahiran yang tinggi dan pelbagai. Dan secara tidak langsung mereka boleh memberi manfaat yang baik kepada syarikat dan juga persatuan. Pengambilan warga tua untuk bekerja juga secara tidak langsung akan menghargai jasa mereka dan juga memupuk sikap menghargai dalam kalangan pemuda. Yang ketiga ialah memberi kursus perkahwinan kepada pengantin baru. Kursus tersebut dapat memberi pendedahan kepada pengantin baru mengenai keluarga bahagia. Dalam masa yang sama juga, kursus tersebut akan mendedahkan mereka kepada tanggungjawab untuk keluarga mereka juga, dan juga
memberi pendaan kepada mereka tentang mengatasi setiap permasalahan yang berlaku. Dengan kaedah tersebut juga dapat mengurangkan permasalahan dalam keluarga mereka, khususnya pengabaian warga tua. Dan yang keempat, langkah yang boleh dilakukan ialah pihak kerajaan hendaklah memberi inisiatif kepada anak-anak yang menjaga ibu bapa mereka, iaitu dengan cara memberi pengurangan ataupun pelepasan cukai kepada anak-anak yang menjaga ibu bapa mereka. Dalam masa yang sama, langkah ini akan memumpukan lagi sikap dalam kalangan anak-anak untuk menjaga ibu bapa mereka. Dan juga dalam masa yang sama mengurangkan beban mereka untuk menjaga ibu bapa mereka yang telah uzur dan tua. Dan dalam masa yang sama juga memupukkan lagi sikap menjaga ibu bapa, dan mereka juga dapat membalas jasa baik ibu bapa mereka dengan cara menjaga mereka dengan baik. Dapat disimpulkan juga kesemuan langkah ini perlu dijalankan dengan baik kerana mengikut statistik PDRM, iaitu sebanyak 28.3% pengemis yang ditangkap terdiri daripada warga tua. Dan warga tua ini juga didapati terdapat yang tinggal sebatang kara disebabkan mereka ditinggalkan oleh keluarga mereka. Jadi semua pihak hendaklah bertanggungjawab untuk menjalankan langkah-langkah tersebut bagi mengatasi pengabaian warga tua. Sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Azlinda atas penjelasan yang diberikan. Baik, saya ulang semula inisiatif ataupun langkah-langkah yang dicadangkan oleh Saudari Azlinda tadi, iaitu memupuk kesedaran dalam kalangan penduduk sejak mereka masih di bangku sekolah, peranan pihak kerajaan dan swasta, memberikan kursus kepada pasangan yang baru berkahwin, dan akhir sekali adalah inisiatif melalui memberikan pengurangan cukai. Meskipun ada segelintir golongan ini dilihat tidak memberi sumbangan kepada negara dikala mereka semakin di mamang usia, namun jangan pula kita lupa akan pengorbanan yang telah mereka berikan, dan mereka juga adalah aset kepada sesebuah negara. Semoga inisiatif yang dicadangkan oleh Cik Azlinda tadi dapat membantu dalam mengatasi masalah pengabaian dalam kalangan warga tua di dunia. Baiklah saudara, nampaknya kita telah sampai kepada penghujung sembang santai kita pada kali ini. Terima kasih kepada 4 panel kita, dan semoga penjelasan yang telah diberikan oleh semua panel kita tadi dapat menjelaskan secara menyeluruh mengenai tajuk sembang santai kita pada kali ini. Diharapkan ia dapat menjawab segala persoalan yang bermain di minda penonton serta membuka mata dan hati para penonton mengenai nasib warga tua di dunia yang diabaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.